Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana sudi menonton. Dalam video kali ini, saya akan berkongsi sedikit pendapat, mungkin tips on how to ataupun bagaimana untuk menjana pendapatan atau buat duit dengan training. Check it out. Okey, apabila kita bercerita tentang buat duit dengan training, maksudnya di sini adalah menjalankan latihan sebagai satu bentuk perniagaan. Dan apabila kita menyebut tentang perniagaan, kita tak boleh lari daripada komponen-komponen utama dalam sesuatu perniagaan itu untuk memastikan perniagaan itu boleh berjaya, berhasil dan menjana pendapatan yang mungkin boleh disebut sebagai baik. Tapi yang lebih penting adalah konsisten, stabil dan juga berbaloi dalam konteks kita menjalankan satu-satu perniagaan. Jadi saya bagi satu contoh ataupun saya bagi satu analogi mudah, iaitu training sebagai satu produk atau satu servis. Dia boleh jadi produk, dia boleh jadi servis. Dia unik tentang training ni. Kenapa saya kata dia boleh jadi servis? Kalau kita menjadi seorang business model kita menjadi seorang training provider atau syarikat yang menyediakan khidmat latihan, produk itu bukanlah datang daripada kita. Maksudnya trainer, kita akan cari trainer dan trainer ni akan dipasarkan ataupun trainer-trainer dan konten-konten mereka adalah kita punya produk. Apa yang kita offer adalah servis sebagai perantara antara trainer dan juga majikan yang memerlukan atau klien-klien yang memerlukan. Dia boleh jadi produk sekiranya kita adalah trainer itu sendiri. Maksudnya kita yang menghasilkan program latihan dan kita yang menjalankan program latihan secara tak langsung. Trainer itu pun jadi produk. Okey, analogi mudahnya adalah sama seperti kita, again, disclaimer, contoh ni hanyalah sebagai contoh. Saya ada full respect kepada mereka yang menjalankan perniagaan ini. Ini adalah salah satu contoh yang saya suka gunakan, iaitu nasi lemak. Okey, nasi lemak, with all due respect, setiap nasi lemak dia ada karakteristik tersendiri. Dia ada peminat dia tersendiri. Contohnya nasi lemak yang dah siap bungkus, ada peminat dia. Nasi lemak yang mana kita boleh pilih lauk dan sebagainya, itu pun ada peminatnya. Ada yang minat nasi lemak yang dijual di tepi jalan. I have all respect for those yang berani berniaga di tepi jalan. Manakala ada juga yang makan nasi lemak di tempat-tempat yang mungkin lebih tertutup, lebih private, lebih convenient, selesa dan sebagainya. Jadi nasi lemak ni dia in fact setiap rumah saya pasti ada resepi nasi lemak masing-masing. Nasi lemak yang mak kita masak dengan nasi lemak yang mak orang lain masak yang dijual di tepi jalan dan sebagainya, saya yakin tidak sama. Mesti ada dia punya karakteristik tertentu. Jadi training pun lebih kurang macam tu. Contohnya kalau kita buat training in-house ataupun kita macam saya sebut tadi, nasi lemak yang kita masak sendiri di rumah, mungkin kita boleh letak bahan-bahan yang lebih meriah, bahan-bahan yang mungkin kualitinya lebih tinggi atau harganya, sebab kita tak perlu fikir tentang profit, kita tak perlu fikir tentang kepuasan pelanggan dan sebagainya, sebab kita masak untuk family kita. Asalkan family kita makan dan mereka suka, tak kiralah nasi lemak tu mungkin hanya sekadar nasi, letak kat pinggan, lepas tu ada sambal, lepas tu ada ikan bilis ataupun tak ada ikan bilis, tak ada kacang pun mungkin okey je, sebab kita buat internal. Maksudnya kita buat kita punya sendiri, sama macam training. Now, pada masa yang sama, apabila kita nak menamakan sesuatu tu nasi lemak, definitely dia ada basic fundamentals dia. Yang ini kita kena ada knowledge. Apa yang menjadikan nasi lemak nasi lemak? Secara fizikalnya kita tahu nasi lemak dan nasi goreng adalah berbeza. Jadi training berbeza dengan benda lain. Jadi dalam training tu dia ada komponen-komponen dia. Nasi lemak mesti ada lemak. Lemak tu boleh datang daripada bentuk daripada santan ke. Santan boleh jadi santan yang santan segar tu, yang real santan, ataupun kita boleh beli yang kotak. Kalau tak ada santan, mungkin boleh digantikan dengan benda lain seperti
Masa saya dekat Jepun dulu, nak buat nasi lemak, susah nak cari santan, kita gantikan dengan susu contohnya. Jadi ada dia punya ni. Tapi yang penting kena ada elemen lemak tu. Nasi, beras of course. Dia kena ada beras apa pun, again saya tak nak go into that. Dia ada elemen nasi, ada elemen lemak tu, ada of course sambal. Walaupun ada setengah orang tak suka sambal. Mungkin dia tak boleh tahan pedas, dia mungkin ada tertentulah faktor-faktor tertentu, sama macam kacang kan. Kacang tu optional, tapi biasanya nasi lemak ada kacang. Ikan bilis, ada orang tak suka makan ikan bilis. Tapi point dekat sini ialah ada karakteristik dia. Jadi training pun ada karakteristik dia. Jadi untuk salah satu elemen yang kita nak pastikan kita buat profit yang baik dengan training adalah untuk memastikan bahan-bahan yang kita letakkan tadi, komponen-komponen yang kita masukkan tadi, adakah dia lengkap, dan apabila dia lengkap, cost versus output dia ataupun hasil dia, pendapatan yang kita dapat tu mesti balance. Contohnya, kalau kita pakai telur omega 3 kan, dan kita nak jual nasi lemak dengan harga RM2, telur tu sendiri pun dah tentu tidak dari segi kosnya tu tidak dapat menampung. Tapi kalau kita masak di rumah mungkin tak ada masalah sebab kita makan dengan family kita. Jadi kena ingat tu. So internal training dengan kita menjalankan training, bila jual ada komponen-komponen lain, ada faktor-faktor lain. Jadi okey, kita tolak tepi yang faktor internal training ataupun nasi lemak dekat rumah ni. Kita fokus kepada nasi lemak yang dipasarkan. Of course, bila kita memasarkan nasi lemak kita, di mana kita positionkan nasi lemak kita. Contohnya kalau kita menjual di kawasan perumahan, baik di tepi jalan ataupun kita tumpangkan dah siap bungkus dekat kedai orang lain dan sebagainya, definitely dia tidak sama dengan nasi lemak yang dijual contohnya di hotel. Hotel ada perniagaan dia, hotel ada stream pelanggan dia dan sebagainya. Jadi kalau kita nak letak dekat situ, kita mesti ikut piawaian yang sesuai dengan tempat tu. Kalau kita jual di tepi jalan, mungkin orang lebih orang kata lebih baik hati ataupun lebih apologetic dalam konteks quality dan sebagainya, dan harga tu sendiri. So kalau kita nak letak harga yang premium, nasi lemak RM7-8 contohnya, bandingkan nasi lemak yang dah siap bungkus RM2 atau RM1.50, definitely ada perbezaan dekat situ. Jadi kita perlu ada ilmu tentang market itu sendiri. Kita perlu ada ilmu tentang kaedah nak positionkan di mana dalam konteks ni latihan kita. Adakah kita nak fokus kepada latihan yang mana target audience dia, target participant dia adalah umum, ataupun kita nak letak eksklusif, ataupun kita nak letak niche, very specific area. Jadi all of this mainkan peranan. Dia bukan boleh pukul rata macam nasi lemak. Of course ada permintaan untuk nasi lemak dah siap bungkus tu, boleh letak kat hotel. Contohnya saya pernah pergi Hotel Everly, dia buat bungkus cantik, tapi of course tak samalah dia punya ni. Untuk kita dapat satu-satu orang kata opportunity macam tu pun mungkin tidak selalu. Tapi maksud saya adalah naturally nasi lemak ataupun dalam konteks ni training yang dipasarkan kepada umum akan berbeza dengan nasi lemak yang dibuat khusus untuk market atau niche tertentu. Harganya juga, positioning tersebut akan berbeza. Okey, yang pertama. Yang seterusnya adalah dari segi of course marketing itu sendiri. Kita dah tahu kat mana kita nak position, kita nak kena pastikan ataupun kita membuat pemasaran marketing strategi yang betul. Contohnya kalau kita meniaga nasi lemak di tepi jalan, kita dah tahu jalan mana yang sesuai. Kita juga kena pastikan adalah cara untuk menarik pelanggan itu datang. Kita tak boleh pacak aje umbrella tu, payung dekat situ dan mengharapkan orang datang secara begitu saja. Maksudnya mesti ada sedikit kaedah pemasaran. Macam mana kita nak pastikan orang tahu. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita nak pastikan berbaloinya kita berada di position itu dan juga menjalankan perniagaan khusus untuk market itu. So samalah macam training. Selain daripada tadi yang saya sebut, antara lain ramuan-ramuan yang kita pakai,
kita juga kena tengok dari segi cost effectiveness juga, dan juga kita di mana kita nak participate, market mana yang kita nak masuk. Sebagai contoh, kalau kita nak masuk dalam market HRD Corp yang mana kebanyakannya menggunakan fund HRD itu sendiri, jadi sudah semestinya kita tertakluk kepada syarat-syarat tertentu. Sama ada dari segi ceiling price dia ke, atau dari segi permintaan majikan itu sendiri ke, dari segi format ke, maksudnya kita akan buat yang tu. Tapi kalau kita pergi kepada market yang tidak terlibat dengan HRD Corp, maksudnya klien-klien yang membayar secara langsung, mungkin berbeza lah. Jadi dekat sini itu satu bahagian yang kita lihat dari segi menjualnya, pemasarannya, dari segi bahan-bahan yang kita masukkan, target market kita, positioning kita, apa yang buatkan kita unik, dan juga kadang-kadang it goes back to taste lah kan. Kalau kita buat sambal kita begini dan kita ada orang yang minat sambal yang begitu, naturally dapatlah. So sama macam training, ada orang suka saya, ada orang tak suka saya, normal. Ada orang suka training tu lebih banyak santai ataupun berjenaka, ada suka yang serius, ada yang perlukan konten tu dipersembahkan begini, ada yang perlukan begini. So semua tu sama. Sama macam nasi lemak tadi, ada yang nak letak dalam nak letak daun pisang tu, ada yang tak kisah tak ada daun pisang pun tak apa. So all of that is similar. Now the last component dekat sini adalah komponen internal itu sendiri. Adakah kita menjalankan continuous improvement? Adakah kita memastikan bahawa kita sentiasa alert tentang cost, tentang productivity, tentang efficiency dan sebagainya. Produk itu, supplier kita, vendor-vendor yang kita pakai. Sesama macam nasi lemak, kita beli beras kat mana, kita nak make sure vendor kita pun maintain quality tu. Contoh macam kalau training, dalam erti kata lain, sebagai contoh kita ada tools yang kita pakai. So kita nak pastikan bekalan tools tu sentiasa cukup, sentiasa berada pada kualiti yang tertentu dan sebagainya. Jadi kesimpulannya dekat sini ialah nak buat duit dengan training boleh, banyak cara, banyak dia punya consideration. Tapi seperti mana-mana bisnes, saya mengesyorkan perlu fikir dan consider apakah antara lain bisnes model kita, apakah komponen-komponen dalam bisnes model itu, dan juga bagaimana kita boleh position diri kita di tempat yang betul kepada target market atau target audience yang betul dengan niche yang betul. Jadi all of this kadang-kadang sama macam video ni, saya cakap berterabur sekejap sana sekejap sini sebab saya shoot one shot. Yang pentingnya adalah kita perlukan mungkin satu tools untuk kita dapat lihat secara keseluruhan semua komponen-komponen berkaitan dengan bisnes. Jadi dalam pengetahuan umum sekarang, mungkin saya rasa ramai sudah tahu, adanya satu tools yang disebut sebagai BMC, Business Model Canvas. Dia ada 9 komponen. Kita gunakan tools tu untuk kita evaluate bisnes kita, dan biasanya kita dapat tengok secara atas satu muka surat, one page, yang mana kita boleh kenal pasti apakah all the components yang kita perlu consider. Jadi training pun begitu. Kalau kita menjalankan latihan sebagai perniagaan, ataupun perniagaan kita adalah menyediakan latihan atau khidmat latihan, kita perlu juga melihat business model kita. Dan kalau kita gunakan business model canvas, boleh kita consider juga apakah elemen-elemen yang antara lain yang saya sebutkan tadi. Sebagai contoh, ini adalah salah satu buku yang saya sebenarnya yang saya tulis berdasarkan business model canvas, khusus untuk para trainers. Okay? Sebab saya memberikan soalan-soalan berdasarkan business model canvas, dan juga mungkin sedikit dia punya tips dan juga dia punya panduan, consideration kita sebagai trainer, business model apa yang kita nak gunakan. Saya juga ada beberapa case study menggunakan business model itu sendiri untuk anda lihat. Sekali lagi, bukanlah saya nak dictate begini sepatutnya cara kita buat latihan dan sebagainya, bisnes latihan dan sebagainya. Itu saya kira bisnes model itu adalah pilihan masing-masing. Yang penting kat sini adalah sama macam kes nasi lemak tadi, kita kena ada ilmu tentang latihan. Dalam kes ini ilmu, contohnya ilmu masak itu sendiri, kita perlu ada kemahiran masak itu sendiri. Kita kena tahu bagaimana nak buat,
dan juga kita kena ada behavior yang betul dalam pada kita menjalankan perniagaan berbentuk latihan. Sebab ingat latihan dia adalah ilmu. Penyampaian ilmu ni, mendukung ilmu ni adalah sesuatu yang sangat penting, dan ia adalah sesuatu yang kita consider sebagai perkara yang baik. Jadi pendukung ilmu ni sifatnya mulia, dan ilmu tu memuliakan. Jadi kita perlu kenal pasti dan kita perlu consider juga benda ni. Jadi kompetensi yang saya maksudkan adalah dari segi knowledge, segi behavior dalam apa yang kita lakukan. Alright, itu serba sedikit tentang bagaimana nak buat duit dengan latihan. Mudah-mudahan menjadi sedikit panduan, sedikit perspektif kepada anda semua. Terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe.